Okay guys, Assalamualaikum. And apa macam? Ramai tak ramai? You all floating ke? Ataupun tengah untung? So, mana-mana yang floating tu tak apa, you sabar je. Benda ni you just apa orang cakap ni, you sebenarnya bila you floating, you jadi rugi bila you tak buat apa-apa. You jadi rugi. Means tak buat apa-apa tu you tak ada rasa nak belajar. Itu you rugi. Itu yang rugi je tu. You tak ada rasa nak improve. And then bila you floating, you do something, you cari balik, you buat back test ataupun you study balik kenapa aku floating, apa sebab aku floating. And then dekat situ you akan dapat something. So tak adalah you rugi, you dapat juga something, cuma you rugi dalam bentuk duit lah. Tapi dalam segi knowledge, I rasa tak ada ruginya. Dekat knowledge ni kita tak pernah rugi, kita sentiasa untung. Okay, so macam ni zone I bagi. Sebenarnya kan zone ni tak kuat dah tau. Zone ni dah tak kuat dah tau. Sebab apa? I nak masa sebelum dia naik macam ni, dia touch dulu, dia main kat dalam ni baru dia pergi. So bukannya dia boleh pergi sampai sini, dia boleh pergi sampai atas ni. I nak dia pergi sampai atas ni. Ini yang sedap ni John. Kalau dia dapat pergi sampai atas. Lepas tu kau nak sambung turun, kau turun lah, aku jual dulu. Faham Sebab apa Sebab apa ni? Sebab okey, jom kita tengok dekat order. Ni dekat 38 nanti saya cerita lah. Sebenarnya kejap kita tunjuk dekat sini lah. Alah sini saya tak tunjuk lah. 41,300. Walau tak nampak lah sebab ni kat YouTube kan. Kalau ni boleh scroll. Tak apalah, kita cerita lah 41,300. 41,300. 41,300. Dia biasanya sebab I nampak order tau. Oh kat sini lah. Ni kawasan supply dia ni. Ni kawasan supply dia ni. Tengok ni kan level dia buat fake out, lepas tu dia tinggalkan supply zone. Dia tinggalkan supply. So bila dia tinggalkan supply, inilah tempat yang kita boleh refer nak beli. Tapi benda ni I target kalau dia main macam ni kan, mungkin lambat sikit dia nak sampai. Ataupun mungkin sampai sini nanti dia boleh pecahkan. Dia boleh jadi je tu. Dia boleh jadi sama ada dia lambat. Kalau cepat sangat dia naik, dia boleh pecahkan. Tapi kalau dia lambat naik, dia boleh turun lagi lah. Sorry. Betul lah. Kalau dia lambat naik kan, dia boleh turun lagi. Kalau dia cepat je naik, dia boleh pecahkan. So, okay, I nak cerita ini. Yang sekarang ni, situasi sekarang ni. What do I see and what is my plan? Ini I punya recommendation lah. Apa yang I nak buat. So actually dekat forex and then dekat crypto pun I dah letak je position buy. Kat sini pun I letak position buy. I buy kat sini and then I tengok dekat area sini dia buat breakout. Dia buat breakout dekat M30. Dekat H1 pun dia buat breakout. Kejap Dekat M5 kot nampak benda tu. Yeah, betul. Dia buat breakout. Lepas tu dia bukannya saja-saja buat breakout, dia pun meninggalkan demand zone. Ni kan rally base rally. Ni rally. Dia turun, dia buat base, dia rally. So bila I tengok kat sini, I nak tengok dekat Boomem ada order tak? 38500. Contohlah 38500. Dia dah cancel order lah. Dia cancel order. Ini nak junam ni. Ni kalau macam ni dia cancel order ni 38400. Tengok. Area zone ni lagi juga ke? 38400. Sampai sini. Apa ada kat sini? Tak ada apa pun. Hati-hati ni. Ni I rasa boleh junam ni. Boleh turun ni. Boleh turun ni. Sabar je lah. Tunggu je lah ni. And then on the same time I ada bagi siapa yang dekat forex dia boleh masuk lah. Tapi I dah masuk dah awal sebenarnya. I dah masuk sell awal dah. Alamak. I boleh delete. Boleh pack. Sebenarnya kat forex I dah masuk lah. Ngam-ngam dekat atas ni. Dia 377. 3877 berapa dah. Ngam-ngam kat atas ni. Sebab yelah kita tengok zone. Kat sini. Dia bukannya kat sini saja. I ambil zone tu daripada M1 I rasa. Sampai M1 kau tapis je Apa boleh buat?
Ni, ini zone dia. Sini. Nampak tak? Ini kan right, ni kan left shoulder, lepas tu right dia tak sampai kat atas ni, lepas tu I nak tengok liquidity tu kuat tak kuat. Yes, kuat untuk sell. So, why not do I sell? Kenapa tak nak jual? Tapi I dah masuk lah, I dah masuk awal. And then kita tengok dekat M30. Okay, kat sini. I dah masuk dah, I biar je lah. So, let's say kalau dia ni, tapi yang ni stop loss saya dekat area atas ni lah. Dekat 39,000. 39,000. 39,000 kau kena buat atas sikit lah. Oi, besar juga 39,000. Kenapa apa ada kat 39,000? Tak apalah, biarlah sebab I okay. So, apa yang I nampak? Apa yang I punya plan? I punya plan I tengok, okay, kat sini aku letak stop loss kat sini sebab 39,000 atas sangat. Kita tak nak stop loss besar-besar, kita nak stop loss kecil-kecil. Okay, let's say dia turun. Apa I nak buat kat sini? I nak tengok dekat area ni. Dekat area ni, dia turun tu dia mantul tak naik. Kalau dia mantul, okay, I hold yang I punya buy. Yang sell ni I akan set BE. I akan letak je BE. Tapi kalau dia langgar terus, yang buy ni I akan biarkan dulu. Sama ada nak set TP pun boleh, set BE pun boleh buy ni. Tapi I akan biarkan je. Sell ni dia akan cover balik. So dia tak ada untung, tak ada rugi. Contoh kalau I masuk kat sini dengan kat sini, untung dekat ni dalam, tak boleh cerita, I tak kerti lah kira. I tak boleh lah cerita dia punya profit berapa sebab I punya SOP diri I memang I tak nak cerita tau. Mungkin dapat dalam, kejap beza dia 38, 38 132 38 000 37. Oh, beza dia 770 pips I tak kerti lah kira. Sekejap, kat sini boleh kira. Ni ke sini tadi. Dalam 70 pip I rasa ni. Dalam 70 pip kot. Tak tahulah 70 pip je tu kot. 70 pip biarkan lah. So, benda tu dia akan lock. Sebab kalau you buy kat sini, you sell, itulah profit you. Sama je bila you buy kat sini, you exit market, itulah you sell. You buy, you sell. Kalau you sell kat sini, contoh you sell, you nak exit market kat bawah ni, you buy, itulah you cara you exit market dengan you buy balik lah. Itulah yang ada dekat dalam market. Oh, lajunya. Tengok. The power of liquidity. The power of liquidity. Kau tengok macam mana dia tarik harga tu pergi naik atas. And then yang kat bawah-bawah ni, masa dia turun kan, macam ni dia tak clear nak terjun tau. Macam ni maksudnya dia terjun nanti dia sangkut. Dia kalau dekat sini contoh kan, dia naik daripada sini ke sini, contoh you bayangkan ni colour merah. Ni kosong ni, kalau gelapnya ni memang dah terjun teruk. Sama macam yang sini I rasa boleh tunjuk, yang kat sini I ada tunjuk kot. Macam kat sini. Ni 41,930 macam ni. Tak ada apa dekat sini. Memang dah terjun teruk lah. So, ni berapa hari bulan? Kejap Ni berapa hari bulan Thursday. Aku rasa Thursday last week kot. Thursday last week berapa hari bulan Kejap. Kita check. Kita nak discuss je, bukan nak bagi setup ke apa. 21 hari bulan. 21 hari bulan 21 hari bulan. Ni 26. Sini. Alamak. Sekejap pause sekejap. Okay, sorry lah. Biasalah orang call. Okay, so macam sini. Macam mana, kenapa price boleh terjun? Kenapa ni bila kita tengok sini, kenapa price boleh terjun teruk ni? Ni 21 hari bulan, lebih kurang sini lah kan. 21 masa tu dia dekat sini, dia tengah buat decision sama dia nak turun. Tapi you tengok kalau dia turun ni memang dia turun laju. Sebab apa? Inilah macam mana price naik turun. Price naik turun bukannya ikut kita, bukannya ikut bukannya ikut setup, bukan. Setup tu reference. Price turun bila dia dapat turun laju sebab tak ada orang nak buy kat sini, orang buy kat bawah. And then macam mana dia nak turun bertangga? Mestilah dia turun sekali henjut. Itu yang jadi macam gini. Sama juga macam sini.
Itu macam mana price naik turun, you kena faham kat situ. Price naik turun mengikut liquidity. So bukannya I nak ajar pas guna bookmap, bukan. Bukannya I kata setup tak bagus, bukan. Setup you kena faham. Setup is reference. Sama juga macam sini. Macam mana I dapat position yang sini? Oh, tembus Kurang ajar. Tak adalah. Sebab kita nampak dia dekat 38,000 ni. 38800. Kenapa aku bagi 38800 kau ni? Oh, mungkin harga lain kot. Tak apa, biarkan. So macam mana I dapat zone ni? Okay, jom kita tengok. Siapa kata I tak follow setup? I follow setup. Tengok kat sini. Ni tadi I dah tunjuk dah kan. Ni. Ini adalah supply area dia, sebab ini kan kita nampak apa ni kan QM pergi dia buat high, dia buat low, dia buat higher high, dia buat lower low sampai sini, lepas tu dia naik sini dia tak datang lagi tau. Maknanya tapi bila dia naik, dia nak tahu momentum tu kuat tak kuat, dia macam ni. Masa dia naik ni, kalau dia cukup je sampai sini baru dia terjun, memang kuat lah sebab dia terjun memang dia akan kuat. Tapi kalau dia, and then bila kita tengok kat bookmap, bawah-bawah tu mesti kosong. Macam ni memang kuat lah dia nak terjun. Macam ni dia kuat lah nak terjun. Sampai mana? 38500 dia boleh tarik, tapi dia akan pergi dekat 38400. Sharpshooter bukan sharpshooter. Kita itu rezeki. Sebab benda ni, bookmap ni pun dia berubah-ubah. Tadi ni tak ada. Mula dia orang cancel, lepas tu tak ada, lepas tu dia orang baru masuk balik. Benda ni berubah-ubah. So kita tak boleh cakap, kalau buat pakai bookmap confirm tak ada floating. Kalau buat pakai setup Holy Grail ni confirm tak ada floating. Tak, apa-apa pun market ni berubah-ubah. Dia bukannya tak berubah. Sebab tu I daripada first video I ataupun sebelum-sebelum ni I pernah pesan, market ni dia bukannya direction dia satu je. Ataupun contoh dia nak naik kan, contoh dia nak pergi ke 51,000, sebab I target I nak jual besar dekat 51,000, tapi I nak tengok macam mana dia buat. Okay, contoh dekat 51,000. Kalau dia apa nama ni, kalau dia tak naik terus, dia boleh naik secara compression, ataupun dia buat naik turun, dia main sideway dulu. Dia boleh buat macam tu. Sebab tu I kata perjalanan price nak pergi satu position tu bukannya ikut setup macam ni, ikut macam ni, tak. Dia bermacam-macam. Dia punya direction dia, bukan direction lah, dia punya parts dia tu, dia punya laluan dia tu boleh jadi macam-macam. So faham So kesimpulannya apa yang I nampak, I nak tengok dulu dekat sini. I nak tengok dulu dia turun ni macam mana. Sebab ni dah, ni belum full order lagi ni. Ini ke? I ingat kat sini dia nak buat buy stock, kurang ajar betul tipu. Dia buat buy stock tak? Yelah, sebab tadi kita nampak dia buat ni sebenarnya. Mana tu tadi? Tadi kat sini dia create resistance. I target dia tap masa dia naik laju ni kan. I target tap terjun. Rupanya tidak. Rupanya tap naik lagi. Aduh, macam ni tak best lah. Dia buat buy stop, lepas tu nanti dia terjun, kita sambung sell. Yang buy ni kita hold je. Ataupun you nak tutup buy pun tutup lah. It's up to you. Macam mana you plan, macam mana you manage, tak ada masalah. Itu you punya duit, you kena faham. Apa yang I cerita ni just a recommendation. Bukannya I advise suruh orang suruh orang masuk kat sini, buy sampai 10 lot. Bukan. I pun tak mampu nak masuk 10. Boleh nak buat, tapi itu segeram. Nanti tak tenang tengok chat. So baik tak payah. Itu sajalah. I rasa dah tak ada apa-apa. So hopefully you faham apa yang I maksudkan. Sekarang ni dia create setup, I nak tengok dia terjun kat sini, dia buat macam mana. Kalau dia sampai sini dia naik balik, I just hold I punya buy. But kalau dia tembus, I hold I punya sell. Yang buy ni I akan close dekat mana-mana yang I rasa okay, aku kena tutup. Macam tu saja. So as always, happy trading ya guys. Assalamualaikum.